Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Salam sejahtera, salam pendidikan Jasin, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #PPD Jasin, jenama kerajaan nombor 1 yang berusaha Tuan Haji Baharudin bin Husin, Pegawai Pendidikan Daerah Jasin. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Zainuddin bin Jamaluddin, Timbalan PPD Jasin, Sektor Pengurusan Sekolah. Yang arif, para juri, yang dihormati pegawai-pegawai SIP Plus PPD Jasin, Tuan Haji Muhammad Masaud bin Marzuki, Tuan Haji Johari bin Abu Bakar, Ustaz Abdullah bin Haji Jantan, pegawai-pegawai sektor pengurusan sekolah PPD Jasin, semua pengetua dan guru besar daerah Jasin, serta warga pendidik daerah Jasin yang dikasihi lagi dihormati sekalian. Alhamdulillah, bertemu kita pada perkongsian amal baik untuk SBPI Selanda yang bertajuk Program Satu Murid Satu Seni Bela Diri. Kalau kita lihat di sini ada pendahuluan, pengenalan, objektif, pelaksanaan, impak program dan kertas kajian serta penutup. Tuan-tuan dan puan-puan, pendahuluan adalah pembincangan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang konsep, pelaksanaan serta impak yang diperolehi daripada salah satu amalan baik yang dilakukan di SBPI Selanda. Pemilihan amalan baik untuk pembincangan kali ini adalah program Satu Murid Satu Seni Bela Diri. Pemilihan program ini bagi menunjukkan bahawa aktiviti seni bela diri secara khususnya dan aktiviti core curriculum secara amnya memberikan impak kepada kemenjadian murid. Yang kedua, pengenalan program. Program ini merupakan satu inisiatif yang dilakukan oleh saya sendiri sebagai pengetua SBPI Selanda pada awal tahun 2020. Penglibatan semua murid dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Latihan dijalankan setiap hari Sabtu bermula 8 malam sehingga pukul 10:30 malam. Melibatkan 3 jenis seni bela diri. 3 komponen seni bela diri yang ditawarkan. Yang pertama, pertubuhan silat seni gayung Malaysia. Yang kedua, pertubuhan silat cekak pusaka Ustaz Hanafi. Yang ketiga, taekwondo WTF. Yang ketiga adalah objektif, iaitu yang pertama melahirkan murid yang mempunyai disiplin diri yang tinggi. Yang kedua, melahirkan murid yang mempunyai sifat kepimpinan yang terpuji. Yang ketiga, mengurangkan masalah disiplin antara murid, terutamanya masalah buli. Yang keempat, mengisi ruang masa murid sebagai aktiviti yang bermanfaat. Yang kelima, melahirkan murid yang sihat tubuh badan serta sihat mental. Yang keenam, menerapkan nilai-nilai murni daripada falsafah seni bela diri yang dipelajari. Yang keempat adalah pelaksanaannya, iaitu tahun 2020 latihan dilaksanakan secara bersemuka pada setiap Sabtu daripada 8 hingga 10 malam. Yang kedua, latihan dijalankan secara dalam talian. Masa latihan ditentukan oleh jurulatih seni bela diri yang terlibat. Penglibatan melibatkan semua murid. Keahlian murid dikira sebagai aktiviti tambahan core curriculum dan bukan di bawah pendaftaran pasukan badan beruniform. Pendaftaran semua murid diwajibkan memilih salah satu seni bela diri yang ditawarkan dan didaftarkan sebagai ahli di peringkat negeri. Tenaga pengajar disediakan oleh Persatuan Seni Bela Diri yang terlibat yang mempunyai jurulatih dan kelayakan mengajar. Yuran ditetapkan oleh Persatuan Seni Bela Diri yang terlibat pada kadar paling minimum bagi melakkan tambahan beban kepada murid. Tenaga pengajar silat seni gayung yang kita lihat ada 4. Yang pertama adalah guru, iaitu Muhammad Zamir bin Sharif, jurulatih kanan PSSJM. Pemegang bengkong pelangi hitam Cula 3 tambahan. Timbalan YDP PSSJM Melaka, Setiausaha Majlis Jurulatih Kebangsaan Melaka. Untuk Muhammad Amir, Muhammad Zarif dan Muhammad Nizam, Anis Humaira binti Abarudin, Nur Syafia binti Muhammad Syafi'i ini adalah pembantu jurulatih. Mereka mempunyai
bengkung warna merah. Untuk tenaga pengajar taekwondo, kita ada Encik Muhammad King Sai, iaitu mempunyai ada third dan black belt taekwondo, pengalaman mengajar selama 30 tahun. Encik Muhammad Hafiz bin Jantan, second dan black belt taekwondo dan mempunyai pengalaman 25 tahun pengurus pasukan Sukma Negeri Sembilan Taekwondo dan Setiausaha Taekwondo Negeri Sembilan. LB Bos Holomus Philip, second dan black belt taekwondo, pengalaman selama 10 tahun. Norizah binti Ibrahim, second dan black belt, mempunyai pengalaman mengajar selama 5 tahun. Untuk tenaga pengajar silat cekak pusaka Ustaz Hanafi, kita ada Tuan Haji Anwar bin Osman, YDP Persatuan Silat Cekak Pusaka Ustaz Hanafi Negeri Melaka dan mempunyai pengalaman 35 tahun. Encik Khairul Arifin bin Rezo, Jurulatih Silat Cekak Pusaka Hanafi, Majlis Eksekutif Negeri Persatuan Seni Silat Cekak Pusaka Ustaz Hanafi Malaysia, Cawangan Negeri Melaka, pengalaman mengajar selama 20 tahun. Dan Encik Zulhaimi bin Wagiman adalah pembantu jurulatih, merupakan seorang guru SPPS Selanda. Latihan seni silat gayung, ini adalah contoh-contohnya pada masa bersemuka tahun 2020. Ini latihan taekwondo, latihan silat cekak. Tempat dan kawasan ni adalah berhampiran dengan kawasan sekolah. Impak program satu murid satu seni bela diri. Yang pertama kita bagikan kepada 5 kepelbagaian aktiviti ditawarkan, pengurangan kes disiplin. Yang ketiga, keputusan peperiksaan awam dan dalaman meningkat. Prestasi core kurikulum meningkat. Yang kelima adalah peningkatan kemahiran insaniah, soft skill. Yang pertama, kepelbagaian aktiviti yang ditawarkan kepada murid, iaitu kita lihat untuk program kolaboratif dengan Gayung Australia Federation yang kita laksanakan pada 13 Ogos 2021. Program kolaboratif dengan Gayung Australia Federation, penyampaian majlis penyampaian sandang kehormat Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia untuk guru, dan kita lihat ada pengarah JPN kita, dan majlis penyampaian sandang kehormat Pertubuhan Seni Silat Gayung kepada guru. Dan kita lihat ada juga pelajar kita 2 orang, perempuan dan 2 orang lelaki yang menerima bengkung. Dan majlis penyampaian bengkung Pertubuhan Silat Seni Gayung, majlis penyampaian bengkung Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia, ujian kenaikan bengkung yang diadakan di sekolah, ujian kenaikan bengkung juga, dan menandatangani perjanjian sepahaman antara Persatuan Silat Cekak Pusat Hanafi dengan SBPI Selanda, majlis penerangan kepada ahli baru untuk tingkatan 1, pertandingan taekwondo anjuran pro kick, dan kedua adalah pengurangan kes disiplin. Kalau kita lihat tahun 2019 banyak kes yang berlaku, dan untuk 2020 kita lihat pengurangan, kita lihat ada 4 saja kes, pengurangan yang sangat banyak. Kemudian peningkatan prestasi akademik dalam pemeriksaan awam dan dalaman. Perbandingan JPS kalau kita lihat 5 tahun terakhir, kalau kita lihat daripada tahun 2016, 17, 18 dan 19. Kita lihat 2019 2.54, tahun 2020 grade purata JPS kita ialah 2.13. Perbandingan JPS peperiksaan dalaman daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Kalau kita lihat sebelah hujung 2019, 2020, peningkatan yang ketara iaitu 0.29 untuk tingkatan 1, tingkatan 2 0.07, tingkatan 3 0.25, tingkatan 4 1.31 dan tingkatan 5 0.89. Seterusnya adalah peningkatan prestasi dalam kurikulum. Kalau kita lihat daripada 2018, 19 dan 20, tahun 2018 iaitu 1.88
Untuk 2019 1.91 dan alhamdulillah pada tahun 2020 kita mencapai 1.79. Peningkatan kemahiran insania soft skill Maklumat asas kertas kajian ni adalah tajuk kajian ialah program satu murid satu seni bela diri sebagai medium pembentukan kemahiran insania dari persepsi pelajar di sebuah sekolah menengah di Melaka. Jenis analisis adalah statistik deskriptif. Sampel kajian adalah 200 orang pelajar. Reka bentuk kajian adalah soal selidik. Objektif kajian ini adalah mengenal pasti persepsi pelajar di sebuah sekolah menengah di Melaka tentang kajian satu murid satu seni bela diri sebagai medium pembentukan kemahiran insania berdasarkan dimensi etika dan kerohanian, kemahiran kerja berpasukan dan kemahiran kepimpinan. Yang kedua, mengenal pasti persepsi pelajar sekolah menengah di Melaka tentang program satu murid satu seni bela diri sebagai medium pembentukan kemahiran insania secara keseluruhan. Yang ketiga, melihat perbezaan persepsi tentang program satu seni bela diri berdasarkan jantina. Persoalan kajian, terdapat 5 persoalan kajian yang akan diselesaikan dalam kajian ini, iaitu yang pertama, apakah tahap persepsi pelajar sekolah menengah di Melaka tentang program satu murid satu seni bela diri sebagai medium pembentukan kemahiran insania dari dimensi etika dan kerohanian. Yang kedua, apakah tahap persepsi pelajar sekolah menengah di Melaka tentang program satu murid satu seni bela diri sebagai medium pembentukan kemahiran insania dari dimensi kemahiran kerja berpasukan. Yang ketiga, apakah tahap pelajar sekolah menengah di Melaka tentang program satu murid satu seni bela diri sebagai medium pembentukan kemahiran insania dari dimensi kemahiran kepimpinan. Yang keempat, apakah tahap persepsi pelajar sekolah menengah di Melaka tentang program satu murid satu seni bela diri sebagai medium pembentukan kemahiran insania secara keseluruhan. Yang kelima, adakah terdapat perbezaan persepsi tentang program satu murid satu seni bela diri berdasarkan jantina. Metodologi kajian. Soal selidik ini mengandungi 4 bahagian, iaitu bahagian A, maklumat responden, bahagian B, tahap persepsi ahli berkaitan seni bela diri sebagai medium pembentukan kemahiran insania dari dimensi etika dan kerohanian. Bahagian C, tahap persepsi ahli berkaitan pertubuhan seni bela diri sebagai medium pembentukan kemahiran insania dari dimensi kemahiran kerja berpasukan. Yang bahagian D, tahap persepsi ahli berkaitan seni bela diri sebagai medium pembentukan kemahiran insania dari dimensi kemahiran kepimpinan. Dapatan kajian, kita lihat peningkatan yang sangat bagus. Dimensi etika kerohanian mencapai sisipan piawai iaitu 0.43 iaitu tahap yang tertinggi. Kemahiran kerja berpasukan iaitu sisihan piawai 0.47 yang sangat tinggi. Kemahiran kepimpinan iaitu kita lihat sisihan piawai 0.51 iaitu tahap yang paling tinggi iaitu 4.38. Secara keseluruhan daripada 200 pelajar, kita lihat min dia adalah 4.49 dan sisihan piawai iaitu 0.41 iaitu sangat tinggi. Kesimpulan kajian secara keseluruhan, persepsi ahli berkaitan dengan program satu murid satu seni bela diri sebagai medium pembentukan kemahiran insania pada tahap yang tinggi dengan nilai min 4.49 dengan nilai sisihan piawai iaitu 0.41. Ahli berpendapat bahawa dengan program satu murid satu seni bela diri dapat meningkatkan kemahiran kepimpinan, kemahiran kerja berpasukan dan kerohanian. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan persepsi ahli tentang program satu murid satu seni bela diri sebagai medium pembentukan kemahiran insania berdasarkan jantina. Akhir sekali penutup program satu murid satu seni bela diri di sekolah-sekolah
mampu menjadi salah satu medium pembinaan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar. Program Satu Murid Satu Seni Bela Diri juga mampu meningkatkan peluang pelajar untuk menyertai pelbagai aktiviti anjuran pertubuhan seni bela diri berkaitan. Program Satu Murid Satu Seni Bela Diri mampu meningkatkan prestasi akademik, yang mana program ini merupakan salah satu platform melepaskan tekanan pelajar. Program Satu Murid Satu Seni Bela Diri yang juga merupakan salah satu cabang aktiviti core curriculum mampu meningkatkan prestasi core curriculum sekolah di samping memberi pengiktirafan kepada guru serta pelajar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, terima kasih. Bagi saya, program Satu Murid Satu Seni Bela Diri sangat penting kerana pelajar sangat berdisiplin dan peningkatan yang kita lihat dalam program core curriculum sangat jelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.